Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita berada di kubur isteri Nabi yang bernama Maimunah binti Haris radhiyallahu anha. Maimunah binti Haris adalah isteri Nabi yang terakhir yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tadi menziarahi kubur Khadijah, isteri Nabi yang pertama, dan Maimunah, isteri Nabi yang terakhir, yang Nabi kahwini pada tahun lebih kurang tahun 7 Hijrah, lebih kurang tahun 7 Hijrah. Bagaimana Maimunah boleh meninggal dunia dan dikebumikan di sini, sedangkan semua Nabi dan isteri Nabi semua dah berhijrah ke Madinah. Hanya Khadijah saja yang tidak sempat berhijrah dan meninggal dunia di sini dan dikuburkan di sini. Sedangkan Maimunah dan isteri-isteri lain telah berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini adalah Maimunah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia meninggal dunia di tempat dia berkahwin dengan Nabi. Jadi Maimunah berkahwin dengan Nabi di tempat ni, namanya Nuwairiyah. Kalau nama lama dipanggil Sarif, Sin Rofa Sarif. Nama baru di sini dipanggil Nuwairiyah. Bagaimana Nabi boleh berkahwin dengan Maimunah di sini, di Mekah, sedangkan mereka dah berhijrah, ya? Iaitulah dalam peristiwa Umrah Qadha. Umrah Qadha. Apa maksud Umrah Qadha? Haji ataupun Umrah, kalau kita buat tiba-tiba batal, tidak sah, kita wajib qadha dia. Kalau haji sama, kalau antara yang membatalkan ataupun apa, sesiapalah yang melakukan perkara yang membatalkan, contohnya macam bertubuh batal, dia kena qadha besok ataupun bila-bila, walaupun bayar. Umrah yang tersekat dia kena qadha, sebab dia sedang buat tapi terberhenti. Contohnya macam tadi, orang dah buat umrah, sedang buat umrah, bersetubuh batal umrah dia dan dia wajib qadha. Wajib dia teruskan umrah dia, wajib tawaf, dia wajib sa'i, dia wajib gunting, kemudian dia wajib qadha. Macam tu. Jadi apa yang berlaku pada Nabi, Nabi mengerjakan umrah sebab Nabi bermimpi Nabi sedang bercukur rambut. Dan mimpi Nabi betul. Mimpi Nabi, sebarang Nabi betul. Contoh Nabi Ibrahim sembelih anak dia, besok dia kena sembelih. Itu sifat Nabi. Salah satu sifat kenabian, 40 sifat kenabian adalah mimpinya benar. Jadi kalau Nabi Ibrahim dia mimpi, dia sembelih anak dia, maknanya Allah perintahkan dia kena sembelih. Jadi besok dia panggil anak dia, kita nak sembelih. Kita tak boleh sentuh, ya. Kita kalau mimpi sembelih orang, besok nak sembelih, tak boleh lah. Tapi Nabi memang itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi satu hari Nabi bermimpi bercukur selepas melakukan umrah. Maknanya besoknya Nabi berkata pada sahabat, Allah perintahkan aku supaya mengerjakan umrah. Jom siapa nak ikut? Nabi kata 1,500 orang nak ikut. Tapi buat umrah dalam keadaan perang dengan Quraisy, macam mana nak masuk Mekah sedangkan perang? Jadi ini sabaran. Tapi dah Nabi dah mimpi, maka mereka bersiap nak melakukan ibadat umrah. Jadi bersiaplah mereka, dah sampai ke Hudaybiyah, mereka disekat. Quraisy tak benarkan mereka. Mereka nak buat juga, Quraisy tak bagi. Berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi setuju. Yang menyebabkan sahabat ramai yang tak setuju. Siapapun Nabi boleh setuju dengan orang yang halang orang buat umrah. Sedangkan orang Arab Jahiliyah turun-temurun, kalau nak buat umrah, tiada siapa yang boleh menghalang. Walaupun semalam dia berperang, hari ini nak buat umrah, masuk. Ta'ziman li Baitullah, sebagai mengagungkan Kaabah, tidak ada halangan siapa yang nak buat umrah. Tapi Nabi bila Quraisy tahan, Nabi setuju pula. Tak boleh buat tahun ni. Sebab apa Nabi setuju? Sebab 4 perjanjian Hudaybiyah tu ada yang bagus untuk Islam. Tahun tu tak boleh buat umrah, Nabi setuju. Itu tak bagus lah. Sebab tak boleh nak buat umrah. Sahabat pun ramai tak setuju. Tapi yang lain ni,
Siapa yang nak bergabung dengan Muhammad, tentera boleh bergabung. Sebelum ni mana boleh kena boikot Muhammad. Quraisy marah siapa yang bergabung dengan Muhammad. Quraisy adalah ketua Arab. Sekarang ni Quraisy kata siapa nak gabung boleh. Kebenaran Quraisy. Rupanya ramai yang bergabung dengan Nabi Muhammad lepas tu. Iaitu yang membawa kepada pembukaan Mekah. Tentera Nabi daripada 3,000 perang Khandaq jadi 10,000 dalam masa 2 tahun sampai perjanjian Hudaybiyah. Nabi setuju. Jadi pada tahun tersebut Nabi setuju, Nabi tak buat umrah. Jadi sahabat ada yang kata, ya Rasulullah, bukankah kita yang benar, kata Sayyidina Umar. Alasna alal haq. Jadi dia kata tak apa, jom kita balik. Kena gunting rambut dan sembelih korban. Dam ihsan. Tapi mereka tak nak, semua senyap, tak nak buat. Nabi kata buat. Sedangkan Nabi tak buat juga. Nabi suruh je, kita sembelih kita. Semua tak nak buat. Semua nak masuk Mekah. Daripada Hudaybiyah. Lalu Nabi masuk kemah. Ini kisah lain. Sebentar lagi kita akan masuk ke Maimunah tadi. Masuk kemah, jumpa Ummu Salamah. Dalam keadaan Nabi marah. Sebab orang Islam tak ada dengar cakap dia. Tak pernah berlaku lagi. Maimunah, Ummu Salamah kata apa masalah dia. Aku suruh dia cukup sembelih, dia orang tak nak buat. Macam mana aku nak buat? Halakal muslimun, hancurlah orang Islam. Tapi Maimunah tengok Nabi tak buat. Jadi bila Nabi tak buat, sahabat mungkin rasa ada peluang lagi untuk lari tarik balik. Maimunah kata, macam ni, kau keluar, kau gunting dan kau sembelih. Kau suruh. Jadi dia orang tengok dah tak ada. Mana kata putus lah. Selagi kau tak buat, selagi tu orang nampak, ada can lagi. Jadi mereka tunjuk perasaan mereka. Jadi Nabi yang Al-Quran tak dapat nak settle satu perkara yang besar. Isteri dia mempunyai pandangan yang panas. Jadi Nabi keluar ni, panggil sahabat. Gunting rambut cukur dia dan Nabi sembelih. Lalu semuanya mengikut. Bila mengikut, mereka balik. Dan antara perjanjian Hudaybiyah tu, tahun depan boleh qada. Jadi tahun depan tu lah Nabi masuk qada. Hari tu Nabi ikut Hudaybiyah, sekarang Nabi ikut jalan ni. Sebab Madinah sana. Nabi ikut jalan ni. Sampai kat sini, Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, dia berkahwin dengan kakak Maimunah. Jadi Maimunah dah diceraikan oleh suami dia. Dan mereka pula, Maimunah dengan isteri Abbas bin Abdul Muttalib dan beberapa orang lagi, adik-beradik perempuan, semuanya masuk Islam. Ini berbeza dengan keluarga-keluarga lain. Ada kakak masuk Islam, adik tak masuk Islam. Ada mak masuk Islam, anak tak masuk Islam. Tapi keluarga Maimunah ni semua adik-beradik perempuan masuk Islam. Lalu mereka digelar akhawatul mukminat. Bila sebut akhawat mukminat ni, akhawat ni adik-beradik perempuan yang beriman, iaitu keluarga Maimunah. Jadi bila Maimunah diceraikan oleh suami dia, kakak dia Abbas, isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas belum berhijrah kalau tak silap masa tu. Sebab Abbas ni Nabi tinggalkan di Mekah supaya jadi spy. Dan orang tak tahu dia masuk Islam. Sehinggalah pembukaan Mekah. Jadi isterinya bincang dengan Abbas. Mereka keluarga yang terbilang, kabilah yang terhormat. Jadi bila Maimunah dan mereka saudara mara satu kabilah, Khalid Al-Walid. Keluarga yang hebat, keluarga Panglima, keluarga Quraisy. Jadi tak ada siapa yang layak kahwin dengan Maimunah. Dari segi keturunan, nasab dan kemuliaan. Jadi bincang dengan Abbas, isteri kata, bincang siapakah yang paling layak. Dan dia setuju yang tak ada yang lebih layak melainkan Nabi. Kemudian dengan kerana kahwin pula, boleh tackle lagi Khalid Walid dan sebagainya. Jadi sekalian mereka bersetuju, Nabi lah yang paling layak mengahwini Maimunah. Lalu diajukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas beritahu Nabi, Nabi setuju. Lalu Abbas mencari Maimunah ni dan jumpa Maimunah kat sini. Ketika itu Maimunah sedang menunggang nak pergi mana? Di atas unta. Lalu Abbas propose Maimunah untuk kahwin dengan Nabi. Nabi setuju, Nabi meminang kau. Apa kata Maimunah? Unta ini dan apa di atasnya dia adalah milik Rasulullah. Kalau milik ni maknanya pemberian kan, hebah. Hebah ni pemberian. Dan terus jadi isteri. Jadi Nabi nak berkahwin, Tuhan yang kahwinkan dia Zainab.
Daripada langit ni Allah Ta'ala kata, zawajnaka, kami nikahkan kamu dengannya. Jadi Nabi tak ada akad nikah macam kat masjid tu lah. Termasuklah antara khusus untuk Nabi lagi adalah siapa saja wanita yang menghadiahkan dia kepada Nabi. Jadi bila Maimunah kata unta ini dan apa di atasnya, unta itu nampak kenduri ni, ada apa katanya adalah milik Rasulullah. Tu jadi isteri. Lepas tu dalam Quran kata imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabi khalisatan lak min dunil mu'minin. Dan kami halalkan kamu wahai Muhammad wanita-wanita bagian termasuklah wanita mukminah yang menghadiahkan dirinya kepada kamu. Ini adalah khusus untuk kamu dan tidak boleh pada orang lain. Maka dia dah hadiah isteri kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi masuk ke Mekah, diberi benaga 3 hari je untuk berumrah. Jadi sahabat-sahabat masuk berumrah dalam keadaan Quraisy bermusuhi, berperang-perang kan. Tapi sepadah janji, cuma dia orang sebarkan berita palsu. Sebab Madinah ni ada wabak zaman Zahidiyah. Banyaklah orang Madinah ni kalau datang buat haji ke buat penyakit. Tapi bila Nabi hijrah, Nabi doa, wabak tu dipindahkan ke Juhfah. Itu antara mukjizat Nabi. Jadi Madinah ni tempat orang sihat. Tapi sampai Mekah, orang Mekah memang tak boleh buat apa sebab dah berjanji. Tapi mereka sebarkan secara sinis. Tengok orang penyakit datang. Orang penyakit datang. Jadi orang Mekah pun ajak-ajak orang penyakit datang buat umrah kan. Tapi dia orang sihat. Lalu Nabi kata, ketika tawaf kita lari. Kemudian kita buka bahu kanan. Jadi orang nampak semua sihat, berketul-ketul. Kemudian berlari. Jadi orang semua, orang Mekah tengok. Zaman dulu, zaman tak macam Masjid Haram je ni. Mekah kan turun tangga. Jadi sebenarnya dia lembah. Di rumah-rumah orang nampak siapa tawaf. Jadi semua orang tengok, kau kata penyakit, tengok berlari kuat anak sihat. Itu jadi dah sunnah berlari-lari anak dan itibak buka bahu kanan. Kemudian sa'i pun Nabi kata lari. Jadi sahabat lari, itu yang antara dua yang hijau tu, sunnah berlari-lari anak bagi lelaki. Sebab kisah tadi tu. Kemudian selepas tu, Quraisy geram dia, sebab tak boleh buat apa, dah berjanji. Kerana Nabi kata, aku dah menikah dengan Maimunah. Boleh tak aku buat walimah kenduri kat sini? Boleh tak. Kau dah sudah, kau belah balik. Jadi Nabi offer untuk buat kenduri di Mekah, mereka tak setuju. So Nabi pun patah balik. Dan demikianlah kisah Nabi berkahwin dengan Maimunah di sini. Kemudian teruslah balik ke Madinah. Jadi Maimunah berdoa dengan peristiwa yang besar tu, kalau Allah takdirkan dia meninggal, dia nak meninggal kat sini. Walaupun dia duduk Madinah. Takdir Allah Ta'ala, satu hari dia datang ke sini. Kemudian jatuh sakit dan dia meninggal. Sebab itulah aku dikuburkan di sini. Kawasan ini nama Nuwariyah, tapi nama-lamanya Sarif. Jadi daripada kisah ni, kalau kita buka manakib ni kisah-kisah Maimunah dan sesiapa namanya manakib ni kisah-kisah baik. Hadis-hadis Aisyah mengatakan kelebihan Maimunah. Pertama, ketakwaan dia tinggi. Ini kelebihan Maimunah yang disaksikan sini oleh Aisyah. Tinggi ketakwaan dia. Yang kedua, kelebihan dia adalah kuat menghubungkan silaturahim. Mana manusia ni berbeza-beza. Ya. Jadi kita kena jadi macam Maimunah, menguatkan silaturahim. Dalam adik-beradik pun, ya. Contoh dalam adik-beradik saya pun, saya yang buat WhatsApp saudara baru. Kena buat reunion, kita yang ajak buat reunion. Jadi semua ikut. Walaupun saya anak kedua bangsa. Abang kakak lebih kenal saudara mara, adik keluarga zaman-zaman dulu kan. Tapi sekarang tak. Kalau saudara mara mana pun nak buat kenduri, dia minta Alim, dia tak tolong beritahu yang lain. Boleh, kita beritahu. Mana kena kuat hubungkan silaturahim. Jadi Maimunah dengan persaksian Aisyah, Maimunah ni orang kuat menghubungkan silaturahim. Jadi kita pun kena jadi macam Maimunah juga. Kemudian Maimunah terlibat dalam perang. Di antara isteri-isteri Nabi yang berperang, Maimunah. Hebat perempuan berperang. Dalam sejarah Islam, ramai yang berperang. Asma binti Amru berperang. Nusabah binti Ka'ab perang. Ini dua yang menyaksikan Bai'ah Aqabah.
nak mempertahankan Nabi sudah hijrah. Nabi kata pelaku hijrah boleh, tapi mesti pertahankan aku. Mereka setuju. Jom pindah Rasulullah hijrah, kami akan pertahankan kamu seperti mempertahankan anak-anak isteri. 75 orang, 2 perempuan. Usabah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Sebab tu bila perang Uhud mereka keluar. Sebab mereka dah berjanji. Jadi kisah wanita berjihad banyak dalam sejarah. Di antaranya Maimunah binti Haris. Jadi apa pengajaran kita? Berjihad, menghubungkan silaturahim, ketakwaan yang tinggi kepada Allah, wafak, setia kepada suami sampai nak meninggal pun tempat kahwin dengan suami kan. Ini sifat-sifat yang mulia yang perlu ada pada kita. Kita sama-sama berdoa kepada Maimunah dan semua Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Maimunah binti Haris. Assalamualaikum ya zaujati Rasulillah. Assalamualaikum ya ummul mukminin. Salam sejahtera ke atasmu wahai Maimunah binti Haris radhiyallahu anki. Salam sejahtera ke atasmu wahai isteri Rasulullah, wahai ibu kaum yang beriman. Jazakillahi anna wa anil Islam.